Maka pada tahun 1988 tertubuhlah Al-Qaeda. Tertubuhlah Al-Qaeda. Nampak tak? Iraq, Iran habis 1988, nak kena ada perang lagi. Tapi perang kita bukan sama-sama dia. Kita nak bantai orang Islam. Maka 1988 dia bentuk satu. Dia disebut Al-Qaeda. Al-Qaeda ni apa? Saya ada seorang, dia siapa? Al-Qaeda ni apa? Siapa tahu Al-Qaeda? Pernah dengar nama Al-Qaeda? Bahasa Arab Al-Qaeda ni. Baik. Apa Al-Qaeda ni? Dia kata Al-Qaeda ni satu organisasi teroris. Kan? Sebab tu minggu lepas saya sebut 1979 mereka dah kata bila perang Afghanistan lawan Rusia, Afghanistan menang, kan? Afghanistan mempertahankan tanah air dia. Menang, Rusia balik kalah. Tiba-tiba Afghanistan dituduh sebagai teroris, pengganas. Jadi 1979 bermulanya gerakan pengganas. Ini Amerika bercakaplah. 1988 kan? Maka dia kata tertubuhlah Al-Qaeda. Al-Qaeda ni siapa dia punya ketua dia? Osama bin Laden. Oh, pandai sebenarnya. Osama bin Laden, Abdullah Azam, Al-Syahid, dan orang-orang yang berjuang ketika melawan Rusia dulu. Tapi yang dia figure yang dia gembar-gemburkan adalah Osama bin Laden. Maka 1988 mereka telah buat Osama bin menjadikan Al-Qaeda. Al-Qaeda ni apa? Baik, saya tanya dengan kawan-kawan yang Afghanistan. Pada masa itu ada belajar di universiti di UAE. Saya UAE mengajar hijab. Saya kawan-kawan dari ramai UAE. Ada sebagainya belajar di UAE daripada Afghanistan. Sebagainya ada juga. Ada juga ketika belajar di luar negara dulu saya berjumpa dengan kawan-kawan. Saya tanya Al-Qaeda ni apa? Kita nak tahu juga Al-Qaeda ni apa. Apa dia kata Al-Qaeda ni? Apa dia? Agaknya apa? Siapa betul saya bagi buku satu. Buku mahal ni. Saya bagi buku satu, saya betul. Ni buku apa ni? Tak ada orang punya. Siapa tahu Al-Qaeda ni apa? Asal daripada mana dia ambil perkataan Al-Qaeda? Hanya orang Afghanistan je yang tahu. Sebab tu saya baru berani nak bagi buku. Al-Qaeda ini adalah satu bangunan yang ada di satu tempat, di mana di Peshawar ke, di mana-mana ke, ikutlah mana-manalah. Yang mana bangunan ini ada bertindak sebagai pejabat pos. Contohnya lah kita daripada Malaysia nak hantar kawan kita ke Afghanistan. Di Afghanistan gunung-gunung, kampung-kampung. Di mana ada jalan P. Ramlee, jalan Tun Razak, mana ada? Rumah nombor 1 jalan Tun Razak, mana ada? Megan Avenue 1, Megan Avenue 2, kan? Mana ada? Dia tak ada. Dia rumah kampung-kampung, tak ada alamat pun. Jadi macam mana cara mereka nak dapat barang-barang daripada anak dia kat luar negara yang hantar ke rumah dia? Maka caranya ialah apabila anak-anak dia tu nak kirim barang, maka dia akan tulislah Pak Mat, kan, Gunung 1, rumah kat tengah-tengah. Itu. Contoh Pak Mat ni. Macam itu je. Kemudian dia akan hantarlah ke bangunan yang nama Al-Qaeda tadi. Maka Pak Mat pula, dia tahu anak dia akan hantar. Mesti anak dia hantar. Dia akan datang. Ada tak surat untuk Pak Mat, Gunung 1, rumah tengah? Dia pun tengok. Oh, ada ni Pak Mat nak ambil. Macam itu. Itulah. Al-Qaeda maknanya satu cara, metodologi macam mana nak sampaikan surat barang-barang daripada luar negara mana-mana, kirim ke kampung-kampung gunung gandang tu. Itu Al-Qaeda. Jadi CIA ni ambil Al-Qaeda tu, kata inilah jaringan. Jaringan teroris dia kata. Jaringan pengganas dia kata. Sebab apa? Inilah jaringan dia kata, jaringan. Padahal itu tempat pejabat pos nak bagi. Dia tak ada jalan macam kita jalan-jalan. Tuan-tuan pernah pergi Pakistan, pernah pergi Afghanistan. Kalau kita pernah pergi, saya pernah pergi di Pakistan, di sepadan-sepadan ketika masa gempa bumi. Kami pergi masa itu bersama dengan tentera kita lah. Untuk bantu smart team benda tu, nak ada gempa bumi di Batagram, di banyak tempat lah. Rumah dia macam, rumah kampung kita pun kadang-kadang tak ada nombor kan, betul? Rumah kampung kita. Apa lagi rumah kat gunung-gunung, lagi tak ada. Jadi itu namanya Al-Qaeda. Jadi digunakan
Itulah satu-satunya cara yang moden sikit nak kata jaringan-jaringan ni. Inilah kata CIA, inilah jaringan Al-Qaeda, satu gerakan pengganas antarabangsa yang boleh meletupkan World Trade Center. World Trade Center peristiwa 9/11, Al-Qaeda yang bom tu. Bayangkan orang nak cari surat pun susah. Nak hantar surat pun susah. Itulah dia kata jaringan terbaik. Nampak? Kena tipu ya kita. Jadi pada 1988 tiba-tiba kata mereka tertubuhnya jaringan pengganas disebut Al-Qaeda. 1988. Ni sejarahnya orang tak pernah cakap ni. Ini saya rasa tak pernah orang sebut kat mana-mana ni. Sebab saya seorang yang tahu Al-Qaeda tu kan. Saya tahu pun sebab ada kawan Afghanistan. Dia pernah jadi menteri. Suatu ketika dia pernah jadi menteri sekejap. Dia cerita, kaedah ni gini dia kata. Semua penipuan daripada CIA. Okey, tengok 1988, 1989 Rusia dengan Iran buat satu perjanjian dan hubungan rasmi, dan kemudian 1991 habis peperangan Afghanistan. 1992 tengok 1991 habis perang Iran-Iraq, perang Afghanistan habis 1991. Saya silap tadi bukan 1989, 1991. Kemudian lepas tu 1992 deklarasi Agenda 21. Lepas dia dah timbulkan dekat dunia ni bahawa dunia ni ada pengganas, orang Islam ada pengganas, orang Islam ada yang jahat ni, timbulkan bahawa kita kena buat sesuatu yang baik. Maka 1992 berlakulah Earth Summit oleh United Nations di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Perancangan dia untuk melaksanakan Agenda 21, iaitu yang telah dirancang pada tahun 1930, 2030. Jadi 1992 baru dia boleh nak plan secara detail. Maka pada masa itulah kita lihat kalau perancangan 50 tahun 1992, 2022. Maka 2022 ni akan berlaku sesuatu yang besar. 100 tahun. 50 tahun. 1992. Ada soalan? Boleh lagi ke nak rehat dengan minum-minum dulu ke? Boleh ini semua pejuang-pejuang Melaka Baik, jadi agenda bermula diisytiharkan. Kenapa diisytiharkan agenda tu? Yang pertama, setelah dia yakin bahawa tidak ada yang boleh nak melawan dia, menentang dia. Bentuk-bentuk brainwashing, dan kemudian merupakan tempat yang dia akan menceritakan dia punya tu secara tersirat. Secara tersirat. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau nak tengok Agenda 21, bila kita tengok Agenda 21, semuanya okey, best, tak ada apa-apa pun. Hanya setelah kita faham Agenda 21 dibuat oleh Club of Rome, yang belakangnya ada Rothschild, Rockefeller, Henry Kissinger, yang belakangnya ada Zionis, yang belakangnya ada komunis, baru kita nampak Agenda 21 ni sebenarnya ada tersirat. Kalau kita tengok Agenda 21, kita ingat daripada United Nations yang cantik, yang indah tadi. Nampak United Nations ni, kehimpunan ini dia yang buat, maka kita akan rasa baik sangka dengan Agenda 21. Tapi kalau kita tahu Agenda 21 ni daripada Club of Rome, daripada CFR, daripada elite group, maka tentulah yang dibuat mesti ada sesuatu yang dia nak. Club of Rome ni nanti kalau satu masa saya akan cerita di malam hari. Saya akan cerita sikit. Kita akan sambung. Jadi apabila Agenda 21 tu bermula 1992, maka berjalanlah, saya nak pendekkan cerita, sehinggalah mereka sebenarnya ada benda berlaku 1992 sampai 2000, ada benda berlaku, contohnya 1997 ada benda berlaku, tapi kita masa tak banyak. Saya nak terus kepada fasa kedua, Malhamah Kubra. Fasa pertama masih bila tadi? Siapa ingat? 1979 dengan Rusia kan? Itu fasa pertama bermula. Fasa kedua ialah tahun 2001. Kenapa saya kata 2001? Sebab fasa kedua dia sendiri mengisytiharkan untuk perang dengan orang Islam, disebut pengganas Islam. Apakah yang menyebabkan dia mengisytiharkan peperangan tadi? Dia mengisytiharkan peperangan sebab berlakunya peristiwa 911, 911, iaitu World Trade Center
telah diletupkan, dikatakan diletupkan oleh Osama bin Laden yang telah dicipta pada tahun 1988 tadi. Jadi 2001 bermulalah fasa kedua Malhamah Kubra mengikut perancangan mereka. Itu fasa kedua ni apa? Sekarang ni daripada 79 mereka nak mencipta pengganas. Mereka cipta Lepas tu tahun 2001 mereka nak lawan pengganas. Jadi tahun 2001 mereka telah mengisytiharkan war on terrorist. Setelah berlaku World Trade Center. Ini kita kata mereka secara langsung isytihar, declare. Maka pada tahun 2001, 11 September, berlakulah World Trade Center. Kemudian lepas tu deklarasi pada 16 bulan dan 20 bulan. Pada 7 Oktober 2001, mereka hantar tentera ke Afghanistan dan ke Iraq. Nampak? Ke Afghanistan dan ke Iraq. Dan pada masa itulah musuh mereka bukan lagi Al-Qaeda. Bila dah masuk tu, musuh mereka ialah ISIS. Apa beza Al-Qaeda dengan ISIS? Al-Qaeda ni dia fokus kepada Afghanistan. Dia fokus kepada kawasan situ. ISIS pengganas antarabangsa. Antarabangsa. Maknanya dia bukan orang Arab je. Dia bukan orang Afghanistan saja. Dia bukan orang Iran saja. Tetapi dia termasuk juga orang-orang di luar negara. Daripada kawasan situ termasuklah orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Seperti di Malaysia, di Filipina, di Indonesia, di Thailand, di mana. Mana-mana sahaja yang dikatakan sebagai ISIS, maka mereka itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Halal hartanya untuk dirampas. Kan? Halal. Jadi mereka telah mengisytiharkan pada tahun 2001. Jadi sebab itu saya sebut fasa kedua Malhamah Kubra apabila mereka telah masuk kepada mengisytiharkan, deklarasi. Baik, 2001 berlakulah banyak-banyak benda. Kita tengok, saya dah ceritakan yang lepas. Kemudian 2010 berlakulah pendedahan perancangan mereka secara resmi oleh Rockefeller Foundation berkenaan apa yang akan berlaku di sini. Saya ada cerita juga secara detail dalam siri yang lepas. Kalau tuan-tuan tak dapat, mungkin tengoklah siri yang lepas. Saya pun tak ingat yang mana satu. Baik. Kita nak masuk kepada ni zaman kita ni. Tahun-tahun kita ni. Tadi tu saya nak cerita, tujuan saya cerita daripada awal tadi supaya kita nampak dia punya pattern dia. Pattern dia kita nampak. Trend dia kita nampak Ya baik. Ya betul. Betul. ISIS pun US buat juga, betul. Saya ada sejarah ISIS, saya ada. Tapi kalau nak cerita panjanglah. Macam mana 1999 Zarqawi itu ditangkap oleh CIA. Kemudian dia lepaskan, dia pergi ke Iraq. Di situ dia membentuk. Dia bergabung dengan orang-orang Islam yang dipanggil Salafi Takfiri. Salafi Takfiri ini orang-orang Islam yang menggelarkan diri nak kembali pada Salafi yang mengkafirkan orang. Maka dia mengkafirkan orang ni. Dia kata kafir boleh bunuh. Jadi ramai ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah juga yang dibunuh oleh Salafi Takfiri sebab tak sama. Pandangan tak sama, dibunuh. Jadi Zarqawi inilah yang memulakan. Zarqawi ni siapa? Setengah kata dia ni CIA. Tapi dalam sejarah dia ditangkap di US. Dah ditangkap, CIA lepaskan. Sejarah tu kita ada. Kita ada sejarah tu. Tapi kalau saya nak cerita detail tu panjang lah kan, tak sempat. Dia cukuplah saya kata ISIS telah ditubuhkan oleh Amerika. Secara ISIS ni apa? Secara ringkas, ISIS ni sebenarnya hakikat dia tu ialah missionary. Apa missionary ni? Tentera upahan. Dia telah ada lama dah di Yaman, dia ada, banyak ada. Kawan-kawan di Yaman sebut, dia orang ni dah lama dah ada. Dia tentera upahan. Dibayar gaji, dibayar mahal dengan US dollar untuk nak letupkan sana, letupkan sini, perang sana, perang sini. Dia macam tentera upahan. Jadi peperangan-peperangan selepas 2001 ni banyak peperangan missionary. Peperangan tentera upahan. Mula daripada 2001. Sebab, kenapa dia kena ada tentera upahan? Sebab dia nak seruang Islam, mana Islam nak perang? Kan? Kalau dia kata, tuan-tuan, ada yang nak pergi perang tak? Takut adalah kan? Saat lagi tiba-tiba ada kan? Sherin bawah kan? Sherin kan? Rupanya bomber kan?
Kita dengar pun dah berdebar-debar kan. Ada Roblox JPJ pun dah berdebar-debar kan. Belum lagi sufi kan. Orang Islam tak nak perang, memang tak suka perang. Orang Islam tak suka perang, bukan tak suka sebab dia pendamai, tak, memang penakut. Orang Islam yang tidak ada iman lah. Kalau orang Islam ada iman, insya-Allah lah dia boleh pertahankan diri dia kan. Jadi majoriti umat Islam dia iman dia lemah. Kan? Sembahyang pun tak khusyuk kan. Baca Quran pun masa nak mati je. Kan? Orang bacakan untuk dia kan. Ni majoriti kan. Bukan kat sini lah majoriti tempat tuan kan. Baik, jadi nak sebut sini orang Islam lemah. Sebab tu dia terpaksa upah missionary untuk mengerjakan the so-called jihad. Jadi adalah pula di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan orang-orang ni yang terpengaruh dengan tu, dia pun join sekali lah. Ada yang terpengaruh, ada yang tu. Dan akhirnya mereka mencipta Arab Spring tahun 2011 kan. Arab Spring. Jadi mereka buat tu sehingga akhirnya ada pula peperangan Syria sebagainya. Ada orang kampung terpaksa bangkit lah. Orang kampung tak pertahankan dia punya kampung dia di sana lah, di Syria sana kan. Jadi berlakulah. Jadi kita sebut sini, maka berlakulah tadi tu IC sebenarnya. Saya tak nak masuk itu sangat. Kemudian lepas tu 2014 ni kalau kita ingat 100 tahun sebelumnya apa jadi? 1914 apa jadi? World War I. So 1914 World War I, 100 tahun 2014. 2014 ni apa jadi? Maka digambarkan dalam satu laporan oleh satu agensi mereka jugalah, iaitu laporan daripada Henry Kissinger. Dia ada tulis satu buku, dia namanya World Order. Dia ada tulis satu buku nama World Order. Dunia World Order apa dalam bahasa Melayu? Apa? New World Order tantangan. Kalau kita pun order juga kan bahasa kita pun kan. Kita menjadikan bahasa order tu sebagai bahasa kita kan. Jadi World Order je kan. Penyusunan penatanan dunia baru. Kemudian dia tulis dan dia menceritakan dalam laporan itu, saya ada laporan dia. Dia kata apa? Dia kata kami telah revisit 100 years plan. Tapi tak sebutlah 100 years plan, saya yang sebut. Dia kata tentang bagaimana apa yang kita perlu buat sekarang. Laporan dia ada dia punya analisa dia. Ni analisis Maka 2014 dia pun cakap dia buat benda-benda yang baru pada masa itu, dan dia pun mengatakan bagaimana kita kena buat hubungan dengan China macam mana, hubungan Iran macam mana dan sebagainya lah. Baik, 2014 100 tahun. 2017 minta maaf. 2014 Bill Gates declare di dalam satu ucapan dia TED. Ucapan dia apa? Dia kata kita ni threat kita, ancaman kita bukan lagi nuclear war, dia kata. Ancaman kita ialah kan biological weapon atau biological terrorism, iaitu keganasan dalam bentuk biologi. Dia telah menyebut pada tahun 2015 dalam dia punya ni, dan dia menggambarkan akan berlaku satu serangan virus yang menjadi pandemik dan kita akan semua tak bersedia, dan kemudian kita akan perlukan vaksin, dan vaksin akan jadi benda yang paling utama. Tahun 2015. Kemudian 2015 dia cakap macam itu, dia sebut tunjuk gambar. Gambar dia virus coronavirus. COVID macam kita punya gambar ni lah. Sama. 2015. Kita baru kenal 2019. Baru tahu COVID ni kan. Tiba-tiba ada orang mati kat Wuhan kan. Kenapa? Makan kelawar. Makan kelawar. Dia dah makan kelawar bertahun-tahun. Kan? Tak pernah kena pun kan. Tiba-tiba kena. Wallahualam. Jadi 2017 kan, lepas daripada tu 2015, 2016 pun ada benda, banyak sangat benda berlaku. 2017 kan, Trump telah membuat satu deklarasi, iaitu dia kata apa? Jerusalem adalah merupakan capital city kepada Yahudi. Capital city Yahudi. Maksudnya Jerusalem ni adalah bandar Yahudi selama-lamanya.
Kalau kita ingat 2017 deklarasi tu oleh Trump tu 1917 ada berlaku. Siapa ingat? 2017 deklarasi Trump ke atas Jerusalem. 1917 apa jadi? 100 tahun. Balfour. Nampak tak? 100 tahun. Yang 1917 deklarasi, 2017 pun deklarasi juga. Peristiwa penting pada masa tu. Jadi ada lagi orang cakap bukan perkataan jahat. Terlalu banyak bukti-bukti menunjukkan mereka merancang dan tersusun. Jadi yang cakap perkataan jahat ni ada berlaku, sedang berlaku dan tidak henti-henti, bukan saya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri firman kepada kita. Ajar pada kita, kamu kena hati-hati, kamu ada musuh. Kamu kena hati-hati, kalau tak kamu kena tipu. Kamu akan kena lenyek macam itu je. Kan? Baik, jadi kemudian pada tahun 2019 pandemik COVID-19. 2019. Kita dah dengar cerita lah. Yang ni kita dah tahulah. Kita masih hidup dan kita dah besar kan. Dah lahir kan. Pakai mask kan. Ni pakai mask kan. Tuan-tuan perempuan kena tolong. Ini pun kena tolong. Tolong apa? Kita nak menyebarkan fakta dan kebenaran kepada seluruh rakyat Malaysia tentang COVID-19 ni. Apa dia? Kita nak sebarkan lah. Kenapa? Supaya kita tahu COVID-19 ni. Supaya kita faham lah. Kan? Macam mana nak jaga diri kita sendiri kan? Daripada virus ni. Kan? Baik. Kemudian pada tahun 2019 ni berlakulah 2020 ni tahun ni bulan Januari telah ada satu perjumpaan yang penting, sangat penting, iaitu dibuat oleh World Economic Forum WEF di Davos. Balik ni cuba tengok World Economic Forum Davos. DAVOS. Dengar apa dia cakap. Apa yang dia cakap bukan plan tetapi apa yang dia nak buat. Ataupun bukan ramalan tetapi apa yang dia akan buat. Dan apa yang akan buat tu sama dengan apa yang Rasul SAW telah bersabda 1400 tahun yang lepas. Baik, saya akan dedahkan sikit. Kemudian saya baca dulu sikit lah tentang perancangan ni. Lepas tu kita tengok apa dia rencana. 2021. Sekejap ada orang telefon. Dalam program. Ya, hello. Ya. Ya, saya tengah kuliah. Boleh naik terus. Baik. Jadi pada tahun 2021 mereka rancang, pembinaan Haikal Sulaiman. Ni paling besar. Ini mereka rancang. Belum berlaku ni. Ini bukan ramalan. Ini saya sebut cerita perancangan mereka. So saya bukan cocok logi Macam mana saya tahu? Sebab tahun 2014 kan, Pop Perancis telah mengisytiharkan kami daripada Katolik bersetuju bersama-sama dengan Israel untuk menubuhkan The Third Temple 7 tahun daripada sekarang. 7 tahun maknanya 2014 sampai 2021. Itu perancangan mereka. Jadi tak? Wallahualam. Tapi kalau jadi, apa maknanya? Mungkin setahun, 2 tahun. Atau 3 tahun. Lepas itu akan berlaku kedatangan raja dia. Kalau jadi. Wallahualam. Baik, apa lagi yang mereka plan 2021 ini? Mereka plan, ini dengar. Wahai sekalian pemimpin pertubuhan Islam. 2021 mereka akan pecahkan Muslim. Pecah belahkan Muslim. Muslim akan berpecah. 2021. Pemimpin politik dah pecah dah kan? Pemimpin agama akan pecah tak lama lagi. Mungkin akan berlaku tuduh-menuduh lepas ni. Boleh duduk, boleh masuk tuan. Ada kursi lagi tu. Ada kursi lagi. Mereka akan pecahkan Muslim dan platform mereka dan bermulalah fitnah Ad-Duhaima secara langsung. Maka akan berlakulah terpecah manusia kepada munafik dan mukmin. Bagaimana Rasul SAW gambarkan. Ada orang akan menjadi seorang yang mukmin, tidak ada sikit sifat nifak. Ada orang yang akan jadi seorang munafik, tidak ada sikit sifat iman. Baik.
Macam mana nak berlaku begitu? Ini sensitif, tapi saya sebut juga. Sebab tu saya baca ayat yang tadi, saya mula-mula saya baca. Tuan-tuan, puan-puan baca Allah, kemungkinan besar akan berlakulah bermulanya peace convoy. Peace convoy akan bermula. Sebenarnya peace convoy dah bermula dah pada tahun 2015. Melalui Council of Muslim Elders. Council of Muslim Elders. Dia akan buat satu konvoi. Konvoi disebut peace convoy. Saya terpaksa sebut tuan-tuan, walaupun dia agak sensitif. Saya kena sebut sebab saya nak dedahkan apa yang Allah suruh dedahkan. Masa peace convoy ini, sehingga mereka proses hanya platform yang diiktiraf saja yang boleh cakap pasal Islam. Lepas ni mungkin nak cakap pasal Islam tak boleh dah. Cakap pasal Dajjal mungkin tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dah tak boleh. Cakap dia tangkap. Wallahu a'lam. Saya tak tahu ini perancangan mereka. Saya agak akan jadi macam tu. Wallahu a'lam. Sekarang pun dah ada bunyi-bunyi dah. Bunyi-bunyi dah ada sekarang. Yang kedua, akan berlaku dialogue of East and West. Akan berlaku dialogue of East and West. The dialogue between East and West comes within the framework of the effort aiming at achieving those goals through several periodic meeting. East dan West akan dibuat melalui perjumpaan demi perjumpaan secara berkala. With the world major religious institution discussing 4 main point. Dengar ni. Sebab tu saya kena cakap juga. Benda ni ada dalam internet, tuan-tuan boleh tengok. Apa nama platform tadi? Siapa ingat saya cakap apa tadi? Oh, sensitif. Muslim and Council of Muslim Elders. Okey, ni dalam dia ada. Ni benda akan berlaku. Dia cakap dia akan buat. Tak apalah, kita cerita je apa yang dia buat, ya. Ada 4 perkara yang akan dibincangkan di dalam perkara ini, iaitu ini yang peace convoy dengan orang Islam dan juga orang bukan Islam, tetapi dialogue of East and West dengan orang Islam dan orang bukan Islam juga. Maksudnya ketua-ketua agama lah, ketua-ketua agama. Saya pernah cerita pasal One World Religion, memang jadi viral. One World Religion ni terus dia kata saya ni sesat. Bukan sesat, tak sebab sesat, sebab apa? Fitnah. Saya memfitnah. Saya tak fitnah tuan-tuan. Saya cakap apa yang betul saja dan saya tak pernah cakap nama pun. Ada saya sebut nama tak? Tak ada. Saya tak pernah sebut nama. Dia kata saya fitnah orang sekian. Saya tak pernah sebut nama. Saya cuma cakap platform sahaja. Platform One World Religion. The dialogue between East and West akan berbincang di sekitar 4 perkara. 4 perkara penting. Nombor 1, tuan-tuan nilai sendiri. Kalau tak boleh nilai, boleh tanya bila dah kamera tutup. Nombor 1, dia kata religious pluralism. Religious pluralism and freedom of belief. Jadi, idea yang pertama yang dia nak promotekan ialah pluralism. Nombor 1. Dan freedom of belief. Kebebasan untuk beriman. Kebebasan untuk percaya kepada satu agama. Jadi tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan jadi agama apa pun tak apa. Yang penting agama. Jangan tak ada agama. Sebab dalam perlembagaan negara, kepercayaan kepada Tuhan. Kan? Asal dari Tuhan cukuplah. Itu lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Jadi, religious pluralism, apa maksud pluralism? Saya pernah cerita dah. Maknanya kesamarataan agama. Agama sama. Okey. Agama sama dari sudut apa? Mungkin agama Islam tidak mengharamkan mencuri. Maka agama Kristian pun mengharamkan mencuri. Sama tak? Sama tak? Sama dari sudut tak mencuri, tapi tak sama dari sudut kebenaran, al-haq. Islam mengajar tidak mencuri kerana atas dasar mentauhidkan Allah. Kristian mengajar tidak mencuri atas dasar Trinity. Ada 3 Tuhan kat situ. Sama tak? Tak sama. Jadi dia ada kebaikan, ada kebaikan, tapi ada kebenaran
tidak ada kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Allah. Kebenaran daripada Allah. Jadi maknanya bila dia nak samakan kesamaratan agama ni disebut pluralism. Jadi akhirnya semua agama sama, maka tidak ada agama yang lebih tinggi daripada the truth, kebenaran. Kebenaran ni apa? Kebenaran ni al-haq kita lah patutnya kebenarannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih patutnya. Tetapi sekarang ni agama dah sama, kebenaran tu apa? Lucifer. Kebenaran tu adalah iblis. Itulah dia punya akhir ke arah situ. Bila sampai 20-30 besok dia cakap kebenarannya Lucifer. Masa tu kita dah makan pun dia bagi kita makan. Minum pun kita dapat minum daripada dia. Duit pun kita dapat daripada dia. Nak cakap, tak. Tak, bukan Lucifer. Bukan Lucifer. Tak. Siapa bagi engkau rezeki nak makan ni? 20-30 semua dia bagi. Ini perancangan dia. Perancangan dia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka rancang. Allah pun rancang juga. Dan Allah perancang yang maha hebat. Jangan takut, jangan bimbang. Saya cuma sebut apa dia punya agenda dia. Saya sebut agenda dia ni. Supaya kita tidak tertipu.